Ustaz, orang Melayu ni boleh dikatakan orang yang mempunyai tolak ansur yang tinggi. Bukan tolak ansur apa, orang tolak kita beransur. Tolak ansur, so boleh katakan Melayu tu dalam ketinggalan. Saya tak anggap Melayu ni tolak ansur. Saya anggap dia sponge. Dia macam dia boleh apa saja, air ke semua dia boleh besarkan badan dia, menyesuaikan dia, akomodatif. Tolak ansur tu memang tolak ansur yang masuk lubuk, yang apa kan. Saya bayangkan Melayu ni adalah satu sponge yang besar. You bayangkan tim A, tim B, semangat 46 keluar, balik hilang semangat, balik kepada UMNO, rojok dapat menteri. Mana ada satu parti dalam dunia bagi orang rojok ni menteri bagi. Berapa orang menteri daripada semangat 46 dalam UMNO tu? Kira sendiri timbalan menteri. Mana ada parti? Itu bukan tolak ansur nama itu. Tolak ansur ni bila berunding dapat sikit, dapat sikit. Ni dia marah pun dapat, tak marah pun dapat. Dia benci balik pun, rojok pun dapat. Jadi tapi soalnya sponge pun ada limit. Dia ada limit. Kalau kan sponge kecil, nak berbuah air banyak, tak boleh. Lama-lama dia meleleh je keluar air tu balik kan. Jadi ini yang saya rasakan UMNO ni, satu ketika dia dah sampai sponge itu, tak boleh lagi ambil. Jadi ini dia yang saya dapat lihat. Anjalan itu dah tak ada lagi dah. Daripada sponge tadi. Jadi apa yang dapat kita lihat ialah parti yang tak dapat nak menyesuaikan diri dalam keadaan tertentu. Sebabnya dalam sponge tu ada yang toksik juga. Ini yang susah. Macam mana nak buang toksik? Itu pandang saya. Tu macam mana nak mengajarkan tu, nak buang toksik? Apa kaedah tu? Kadang-kadang saya juga fikirlah, kadang-kadang mungkin ini patut kalah lah. Bila kalah nanti baru dia dapat mengalami kedudukan orang kalah, baru dia tahu bahawa untuk menang rupanya kita tak boleh jadi sponge. Ada parti lain dia tak mau sponge. Dia ambil yang parti terhadap parti. Dia tak macam buat ada orang perah kelapa. Dia mesti ada politik perah kelapa. Ambil santan yang nombor 1 je. Santan yang nombor 2, nombor 3 perah tu tak payah ambil lah. Tapi kita ni semua kita ambil. Yang cair kita ambil, yang pekat kita ambil. Jadi strategi yang harus ditukar itu yang kita harus fikirkan. Yang oleh orang Melayu sendiri. So bagaimana, apa pendapat Prof apabila pemimpin muda Barisan Nasional ni seperti Khairy Jamaluddin dan sebagainya lah, macam mana pemimpinan? Sebenarnya pemimpin Barisan Nasional yang muda ni ada ramai yang berkebolehan. Inilah kekurangan ataupun masalah parti yang tua. UMNO Barisan Nasional parti tua. Bukan hanya tua parti, orang tua pun ramai. Jadi bila parti itu tua, ramai orang tua, orang muda berbakat susah nak naik. Ini satu kebiasaan. Jadi tengok berapa ramai yang merajuk khizm yang dialami oleh UMNO itu. Bila orang misalnya di di Tasik Glogo, dia pun nak juga bertanding kerana dia tekilan, saya janji dulu nak bertanding. Dah 2 kali tak bertanding dah makin tua, tapi nak juga bertanding. Jadi pada saya pemimpin muda UMNO ada. Mereka yang berkebolehan ada. Saya bayangkan seperti Datuk Saifuddin Abdullah. Ini adalah orang-orang yang kita boleh anggap boleh sesuai membawa UMNO ke satu fasa yang baru cara mereka berfikir. Tapi kadang-kadang orang anggap ini sebagai musuh. Kerana apa? Orang tua lah yang menganggap mereka ini musuh. Kerana dia tak senada lagu dia tu. Sebab dondang sayang sekarang ni dondang rap. Dia nak nyanyi dondang Melaka yang pakai biola tu. Susah. Jadi itu sepaksanya. Ini yang dia tengah buat dalam lagu-lagu pilihan raya misalnya, ada unsur itu. Yang lama boleh masuk, yang baru masuk. Jadi macam mana kita nak menggabungkan itu? Saya rasa ini cabaran kepada UMNO ialah mencari pemimpin-pemimpin pelapis dia. Jadi macam mana Datuk Seri Najib menang ke kalah dia, bagaimana dia nak mencari kumpulan pelapis ini? Saya tak nampak lagi dengan jelas kumpulan pelapis ini, ya. So kalau kita lihat di beberapa kawasan, contohnya macam Khairy Jamaluddin sendiri, bukan publicity, maksudnya dia ni agak radikal berfikiran ni. So macam dia kurang disenangi sebab dia muda. So dia mengutarakan apa yang dia nak semua. So apa? Itu sebabnya saya katakan
UMNO ni bukan hanya parti yang tua, juga penuh juga parti orang tua. Jadi saya dapati dan juga parti yang kononnya nak mempertahankan idealisme moral dan sebagainya, memang tu tanggungjawab dia. Tapi akibatnya ialah pemikiran-pemikiran muda yang dirasakan canggung ataupun tidak kena, maka mereka akan dicantas ataupun diminta diam. Jadi ini merugikan, kerana orang yang berbakat tu tidak dapat kita tonjolkan bakat mereka. Jadi inilah dia, saya rasa dalam pemilihan, kalaulah kerajaan BN ni menang, saya nak tengok ramai mana pemuda dan pemudi dalam UMNO ni dipilih menjadi menteri. Kalau tidak nanti jadi kabinet warga emas.